saya akan berkongsi dengan anda mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan legasinya kepada umat Islam. Sebelum kita mendalami mesej yang mahu disampaikan daripada surah yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan nama rukun Islam yang kelima, iaitulah suratul Hajj, adalah sangat penting untuk kita mengetahui tentang batang tubuh seorang nabi yang besar kedudukannya, yang ada kaitan yang rapat dengan musim haji. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman. Sekiranya kita membaca suratul Hajj, iaitulah surah yang ke-22, kita akan melalui pelbagai surah sebelum surah yang ke-22 ini, yang kita akan bertemu dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sangat penting sebelum kita memasuki suratul Hajj, untuk kita memasuki surah-surah tertentu sebelum daripada suratul Hajj, untuk memahami perjuangan Nabi yang telah membina Baitullah Al-Haram ini. Sekiranya kita membaca Al-Quran daripada awal, kita akan bertemu dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di permulaannya adalah surah yang kedua, suratul Baqarah, mulai ayat yang ke-124. Dalam kisah suratul Baqarah ini, Nabi Ibrahim dipaparkan bagaimana perjuangannya membina Baitullah Al-Haram bersama dengan anak andanya Ismail alaihissalam. Bagaimana selepas membina Baitullah Al-Haram ini, baginda Ibrahim telah berdoa kepada Allah bersama dengan anak andanya Ismail supaya Allah kurniakan rezeki kepada penduduk-penduduk yang akan meneruskan kehidupan di tanah yang adanya anak andanya Ismail. Dan Ibrahim alaihissalam mengatakan supaya mereka mudah-mudahan kekal beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini penting, iaitulah doa Nabi Ibrahim supaya penduduk Makkah yang meneruskan perjuangannya bersama dengan anak andanya Ismail adalah penduduk yang beriman dan percaya kepada hari akhirat. Jadi itu yang akan kita dapati dalam suratul Baqarah di permulaan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apabila kita melalui surah yang seterusnya, kita akan bertemu dengan kisah Nabi Ibrahim yang seterusnya dalam suratul An'am, iaitulah surah yang ke-6, mulai ayat yang ke-74. Apa yang anda akan temui adalah kisah Nabi Ibrahim berusaha sedaya upaya untuk berdialog dengan kaumnya. Bagaimana baginda menggunakan kaedah dakwah yang paling bijaksana untuk menyantuni kaumnya yang menyembah berhala, iaitulah berhala yang menggambarkan Tuhan matahari, Tuhan bulan dan Tuhan planet. Jadi selepas suratul Baqarah membentangkan bagaimana Ibrahim membina Baitullah Al-Haram, Allah paparkan pula kisah yang jauh sebelum daripada baginda pergi ke Makkah, iaitulah dialog dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kesantunan. Kemudian anda akan bertemu dengan surah Hud, surah yang ke-11, mulai ayat yang ke-69, di mana dalam surah ini anda akan dapat melihat bagaimana Nabi Ibrahim tidak senang hati walaupun diumumkan mendapat anaknya yang kedua yang bernama Ishak, tetapi baginda yujadiluna fi qaumi Lut. Baginda tidak selesa dengan perkhabaran yang diberitahu oleh para malaikat dalam rupa paras manusia bahawasanya mereka turun untuk mendatangkan azab kepada kaum anak saudaranya Lut alaihissalam. Jadi di sini kita dapat lihat betapa kasih sayangnya Nabi Ibrahim sehingga seolah-olah baginda mahu supaya azab kepada kaum Sodom ini kalau boleh mohon ditangguhkan seketika. Beri peluang kepada anak saudaraku Lut untuk melakukan dakwah kepada mereka. Mohon diberikan masa yang lebih lanjut kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Sangat kelihatan sabar dan lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum yang telah melakukan maksiat di Sodom. Kemudian anda akan bertemu dengan satu surah yang dinamakan khusus dengan nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sendiri, iaitulah surah yang ke-14, surah Ibrahim, dan mulai ayat 35 anda dipaparkan pula dengan Nabi Ibrahim
walaupun telah mendapat berita gembira iaitulah Ishak dan Ismail, baginda tetap tidak selesa apabila melihat kemajuan Makkah. Lalu baginda berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, pelihara penduduk Makkah yang semakin maju ini supaya mereka tidak menyembah berhala. Demikianlah rintihan Nabi Ibrahim mengharapkan semua kaum-kaumnya dapat hidayah daripada Allah dan tidak sekali-kali diazab oleh Allah. Kemudian yang paling penting adalah paparan kisah Nabi Ibrahim dalam suratul Anbiya, surah yang ke-21 mulai ayat 51. Apa yang bakal anda saksikan adalah bagaimana kebijaksanaan seorang anak muda, sami'na fatan yadhkuruhum, yang usianya belasan tahun seperti anak-anak kita, yang bersendirian tanpa teman, telah berani mengambil risiko kematian untuk berdakwah kepada kaumnya dengan kaedah yang sangat bijaksana, iaitulah memecahkan berhala sampai menjadi debu dan meninggalkan berhala yang paling besar. Harap-harapnya kaumnya akan berfikir sejenak siapa yang telah melakukan perbuatan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Apa yang bakal anda saksikan dalam suratul Anbiya adalah cerita yang paling panjang tentang seorang Nabi, iaitulah Abul Anbiya, bapa kepada para Anbiya, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikurniakan Allah ilham dan kebijaksanaan untuk berdialog dengan kaumnya. Lalu di akhirnya anda akan bertemu dengan surah yang ke-6 yang memaparkan bagaimana cara untuk saya menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lain tidak bukan, surah tersebut adalah suratul Hajj yang memaparkan ayat 26, yang memaparkan ayat 43 dan memaparkan ayat yang terakhir, ayat 78, yang kesemua ayat-ayat ini mempunyai kaitan dengan legasi Nabi Ibrahim kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu antara perkara yang anda akan dapati dalam suratul Hajj iaitulah bagaimana rukun Islam yang kelima ini akan melahirkan peribadi seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri seterusnya untuk menghuraikan bagaimana rukun haji ini dapat melahirkan kepribadian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.